kaya, jom kita niat jadi kaya sampai akhirat. Ni sahabat-sahabat. Okay, kita bertemu Masya Allah dengan satu kata-kata yang indah. Dia nak hidup kaya tapi dia nak mati dalam miskin. Faham tak maksud? Sebab kita banyak nak kaya macam para sahabat Nabi yang dermawan, jutawan. Nak kaya macam tu. Tapi kita tak nak mati seperti sahabat Nabi yang mati mereka kebanyakannya sehelai sepinggang. Bagaimana matinya Khadijah Al-Kubra, nak beli kain kafannya pun tak mampu. Masya Allah. Macam mana matinya Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya oleh Rasulullah, mana harta yang ditinggalkan untuk anak-anaknya? Cukuplah Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Habis dibelanjakan untuk jalan Allah. Tapi kita sentiasa rasa takut ni, kalau aku tak tinggal sikit macam mana? Tak tinggal sikit macam mana? Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita tak sampai level macam tu. Cuma cukuplah muslimat dirahmati Allah, jangan kita dipermainkan oleh iblis. Kita kata yang kita ambil secara halal ni pun kita haramkan. Benda yang jelas haram di sisi Allah pula kita halalkan. Ini memang ada dalam agama. Kalau iblis nak mempermain-mainkan kita, benda yang halal itulah yang kita nampak haram, benda yang haram tu pula kita nampak halal. Ini bahaya. Okay? Lalu kitab ini membahaskan falsafah yang mendorong untuk membazirkan harta, membelanjakannya pada tempat yang tidak benar, atau justru tidak ada niat untuk mengumpulkan harta sama sekali. Tidak ada niat untuk mengumpulkan harta sama sekali, rupanya merupakan falsafah hidup yang salah. Rupanya kita kena ada azam untuk kumpul harta, muslimat dirahmati Allah. Tetapi jangan termasuk kategori wailul likulli humazatil lumazah, dicelakakan oleh Allah. Siapa humazah, siapa lumazah? Termasuk dalam kategori jama'a malau wa'addada, menghimpun harta dan menghitung-hitung. Belanjanya tidak. Bank ni banyak ni, jangan bagi luar. Ada kawan datang, hutang kau tak bayar lagi. Jaklah, duit dalam bank tu tak beranak lagi. Anak dia nanti aku bayarkan kamu. Pula. Sahabat-sahabat, sebab ada orang tanya Ustazah, apa hukum kita tangguhkan hutang? Sebab duit simpanan kita tu, tu duit kita tu. Kita nak bayar hutang pakai duit bunga bank tu. Kita faham yang berhutang siapa? Kan mu ke bunga bank tu, sahabat-sahabat. Jadi kita nak jawab, duit ada tapi sengaja menangguh-nangguhkan. Sebab dia tak nak duit yang dia kata nak peram tu, muslimat dirahmati Allah, tak luak. Yang ni tak boleh Ustazah. Saya memang ada duit tapi tak boleh keluar sekarang ni. Hujung tahun baru boleh keluar. So hujung tahun baru saya nak bayar hutang dengan si Fulan. Ustazah pun angguk senyum. Senyum tu senyum geram lah sahabat-sahabat. Senyum geram tu cakap macam mana? Doa jangan mati dulu hujung tahun ni. Alamak Ustazah, macam mana boleh tahu hujung tahun ni tak mati? Maka dah tahu berhutang, ada duit, bayar dulu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab kita tak tahu sampai bila kita nak dihidupkan. Kecuali memang dah deal dengan orang yang memberi hutang tu. Paling lewat aku bayar 31 hari bulan 12 tahun 2021. Kan sahabat-sahabat? Jadi kawan tu tak mengharap untuk dibayar awal. Tapi kalau kita janji 31 hari bulan 12 2021, sekarang ni 1 Disember ni kita bayar dah. Kawan tu seronok ke tak seronok? Mestilah seronok. Kan ada yang tak seronok. Ustaz tak seronok kalau orang bayar hutang saya Ustazah. Kan kalau ada yang sikap macam tu, pergi suruh orang tu bayar hutang akad dekat saya. Senang. Kan sekarang banyak scammer macam tu muslimat. Ustazah tolong saya ni ada masalah, akaun saya tiba-tiba kena block. Ustazah tolong bayarkan, tadi saya beli barang tapi akaun saya ada problem ni. Ustazah bank in dekat akaun sekian-sekian. Tolonglah muslimat Subang, jangan mudah percaya. Kan, walaupun profile picture tu gambar dia, kita tak perasan nombor handphone tu kadang-kadang. Sebab kita tak hafal nombor telefon semua kawan kita. So, telefon dulu. Ustazah ni tak pernah pinjam duit ni. Telefon dulu. Dr. Irma ada tak nombor telefon Ustazah? Sebab Ustazah ni dia kata saya Ustazah Zai, tolong bank in dekat akaun sekian-sekian. Bagi Ustazah, kalau kawan saya dapat mesej macam tu, mestilah kawan kata, aku tak pernah tengok kau dah mesej daripada kau nak pinjam duit. Minta tolong bayarkan. So aku rasa macam berbesar hati nak tolong kau. Ustazah pula tu takkan saya tak nak tolong. Kebanyakan ni macam tu, dah ramai asatizah yang kena. Sedihlah muslimat dirahmati Allah. Sebab yang buruknya adalah nama para ustazah kita. Rupa-rupanya bila cek, Ustaz saya dah bank in 2,800, saya tak kisah bila-bila je lah Ustaz nak bayar. Duit apa ni kak? Tak faham. Dah transfer, baru dia nak telefon. Ustaz, Alhamdulillah saya dah bank in ya Ustaz. Saya tak cakap apa-apa. Tadi Ustaz hantar WhatsApp sekian-sekian screenshot.
Kak, cuba tengok betul-betul tu bukan nombor telefon saya walaupun gambar saya. InsyaAllah lah saya takkan minta pinjam duit dekat akak. Saya ada lagi adik-beradik lain sebagainya. Nampak ada muslimat? Ustaz tu minta, sebenarnya saya nak minta bank in 2,500 je. Tapi kalau akak dapat bank in 250 pun okey. Wah, bagus sungguh lah ustaz ni bang. Dia nak 2,500 tapi dia minta 250 je. Skrip tu dia pindahkan kepada 10 orang. Darab 250. Banyak dah berlaku. So kita call dulu ustaz, minta maaf ganggu ustaz. Betul ke tadi ustaz ada hantar WhatsApp sekian? Sebab kita dengar suara ustaz kita dah tahu ini suara dia. Saya berniqab bagaimana face mask ni muslimat dirahmati Allah gimana mana. Mokcik-mokcik ni tak nampak tak lalat ni, bertutup. Tahu dah suara ustazah macam gitu. Alamak comelnya mokcik-mokcik ni. Tahu dah suara ustazah walaupun tak nampak muka, dia kata. Maknanya kita call dulu, takkan kita tak kenal suara ustaz yang kita nak tolong tu. Hari ni terlalu banyak. Kami dalam grup ustazah, Allah dah terlepas dah ustazah 2,500. Kan sebab kawan tu tak pernah minta tolong sebagai, tak maaf saya selit benda ni. Kalau kita nak bersedekah, berinfak tu biar pada yang betul. Tapi jemaah majlis ilmu ni kan sahabat, Masya Allah, iman dia mengatasi para ustaz-ustazah yang mengajar. Macam mana dia nak tenangkan hati tu? Tak apalah ustazah, saya niat sedekah je. Kita pula yang geram dengarnya. Sahabat-sahabat, kita niat sedekah je. Allah nak bersihkan harta saya ni kan. Sebenarnya dia nak sedapkan diri dia sendiri. Nyesal aku tak telefon dulu ustaz ni. Sebab kita bertanggungjawab membelanjakan harta kita ke jalan yang Allah redha. Kita jangan bersekongkol dengan orang yang menggunakan harta kita kepada jalan bermaksiat kepada Allah. Faham ya? Jadi tak apa kok, takkanlah ustaz bang, takkanlah nak tipu. Rupanya bukan nombor telefon ustaz tu. Sahabat-sahabat ni banyak dah berlaku. Allahu Akbar, sedih kita.